Assalamualaikum murid-murid semua. Apa khabar? Jadi hari ini kita akan teruskan untuk belajar matematik bagi tahun 3. Okey, jadi tajuk yang kita akan sambung hari ini ialah tajuk 3 iaitu pecahan, perpuluhan dan peratus. Kemudian standard kandungan ialah 3.2 iaitu perpuluhan dan standard pembelajaran ialah 3.2.5 menolak 2 perpuluhan melibatkan hingga 2 tempat perpuluhan dalam lingkungan 0.99. Baik, mari kita teruskan. Jadi cikgu gunakan buku teks, boleh rujuk buku teks muka surat 101. Baik, tengok contoh yang pertama. Okey, tengok contoh pertama, ada gambar sekeping papan, kemudian ada seorang dewasa memotong papan tersebut. Jadi, kalau kita tengok ukuran yang diberi dekat papan tu ialah sini ya, 0.7 meter, panjang daripada hujung kiri ke hujung kanan. Dan juga papan tu dipotong sepanjang 0.2 meter. Okey, yang cikgu bulatkan. Jadi soalan dia ialah berapakah baki panjang papan setelah dipotong? Jadi kalau tengok soalan di sini ada perkataan baki. Baiklah. Jadi bila sebut baki tu mestilah ada operasi menolak ataupun mencari beza dia. Okey, jadi kita nak buat macam mana? Jadi mestilah yang panjang keseluruhan iaitu 0.7 meter akan tolak dengan 0.2 meter. Okey, jadi kalau tengok dekat buku teks ada dua cara. Cara yang pertama, dia susun ikut nilai tempat. Okey, di sini cara yang pertama. Jadi sa, titik perpuluhan dan per 10. Okey, jadi 0.7 akan tolak dengan 0.2. Jadi jawapan ialah 0.5. 7 tolak 2 ialah 5. 0 tolak 0 ialah 0. Jadi jawapan ialah 0.5. Kemudian cara kedua pula, dia gunakan garis nombor. Okey, daripada 0.7 panjang keseluruhan. Okey, kemudian dia tolak dengan 0.2. Dia turun 0.1 dan 0.2. Jadi jawapan ialah 0.5. Okey. Jadi kita boleh buat juga bentuk lazim. Macam cikgu tulis kat tepi di sini. Okey, 0.7 akan tolak dengan 0.2. Okey, pastikan sekejap ya. Okey, pastikan titik perpuluhan ni dalam selajur. Maksud dia di garis yang sama. Okey, jadi kita pun tolak 7 tolak 2. Boleh guna jari masih cukup kan? 7 tolak 2 ialah 5. Kemudian 0 tolak 0 ialah 0 dan jangan lupa letak titik perpuluhan. Jadi jawapan ialah 0.5. Jadi cikgu harap murid-murid bolehlah menolak perpuluhan dalam bentuk lazim. Okey, tengok contoh kedua pula. Okey, contoh kedua ialah tolak 0.28 liter daripada 0.54 liter. Okey, dia dah jelaskan di sini. Tolak. Bila tolak mesti buat operasi tolak lah. Okey, nak tolak apa? 0.28 liter daripada 0.54 liter. Okey, jadi kalau menolak, biasanya untuk peringkat sekolah rendah, kita akan tolak daripada nombor yang besar kepada nombor yang kecil. Okey, sebelum ni kita dah bincang dah untuk perbandingan nombor perpuluhan. Jadi kalau kita tengok di sini, 0.54 ni ialah nombor yang lebih besar dan 0.28 ni ialah nombor yang kecil. Jadi yang besar mesti duduk di atas, yang kecil duduk di bawah. Okey, cuba tengok contoh yang diberi. Okey, cikgu tulis balik semula di sini supaya awak nampak lebih jelas. Okey, 0.54 akan tolak dengan 0.28. Sekejap cikgu punya ni tak sebaris elok. Okey, di sini. Okey, kemudian kita buat garisan. Okey, kita akan mulakan daripada yang paling kanan sekali. Okey, 4 tolak 8 boleh tak? Okey, tak boleh kan? Pinjam dari sini. Pinjam pada per 10. Sini akan jadi 4, sini akan jadi 14. Okey, jadi kalau 14 tu dah tak cukup jari dah. Okey, cikgu sediakan pembaris di tepi sini. Okey, 14. 14 di sini. Okey, 14 di sini. Kita akan
tolak 8. Bila tolak 8, dia akan naik ke atas. Nah, okey, dia naik 8 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia berhenti di sini. Jadi jawapan dia ialah 6. Kemudian 4 tolak 2, 2. Jangan lupa titik perpuluhan dan sifar tolak sifar ialah sifar. Jadi jawapan dia ialah 0.26. Okey. Jadi cikgu harap awak bolehlah menolak bentuk lazim. Kalau tak boleh tolak, macam biasalah. Kena pinjam daripada nombor sebelah ataupun rumah yang lebih besar. Okey. Tengok contoh yang ketiga pula. Masih lagi okey, tadi muka surat 101, sekarang ni kita akan berpindah ke muka surat 102. Okey, soalan nombor 3. Dia kata kira beza. Okey, ni. Kira beza 0.13 kg dan dengan 0.6 kg. Okey, jadi kalau beza, kita kena tahu dah. Beza ni ialah operasi tolak. Okey, tapi sekarang kita nak tolak mana dengan yang mana? Bila cikgu beritahu tadi kan, bila menolak, pastikan nombor yang besar akan tolak dengan nombor yang kecil. Ataupun nilai yang besar tolak dengan nilai yang kecil. Okey, kita pun dah bincang semasa ni, sebelum ni, dalam tajuk banding pecahan. Okey, kalau 0.13, 0.13 dan 0.6. Okey, cuba tengok nombor ni. Untuk yang ni, yang pertama ni, selepas titik ada 2 digit. Yang ni pula selepas titik ada 1 digit. Jadi kita nak buat apa? Nak banding ni susah ni. Yang mana besar, yang mana kecil. Jadi, kita kena buat apa? Kita tambah sifar di belakang. Jadi kita nampaklah. Sekarang ni kalau 0.6 sifar dengan 0.13, yang mana lebih besar? Mestilah yang ni lebih besar. Jadi kita akan buat di sini. Cikgu akan tulis balik yang baru. 0.6 sifar akan tolak dengan 0.13. Yang ni hati-hati jadi kalau awak tak letak sifar di atas tu, mungkin awak akan buat kesilapan. Jadi letak sifar tu lebih selamat. Jadi sifar tolak 3 boleh tak? Okey, tak boleh kan? Pinjam sebelah. 6 akan jadi 5, sini akan jadi 10. Okey, 10 tolak 3, 7, jari masih cukup. 5 tolak 1, 4, titik perpuluhan jangan lupa dan sifar. Jadi jawapan dia ialah 0.47 kilogram. Jadi cikgu harap awak jelas dengan contoh yang pertama, kedua dan ketiga. Daripada buku teks. Okey, sekarang cikgu akan bagi contoh daripada contoh cikgu sendiri. Tengok contoh yang pertama. 0.67 tolak 0.12. Tengok nombor perpuluhan ni. Ada masalah tak ni? Selepas titik ada 2 digit. Selepas titik ada 2 digit. Jadi kita bandingkan itu dulu. Jadi kalau sama bilangan digit, tak ada masalah. Terus kita buat bentuk lazim. Okey, 0.67 akan tolak dengan 0.12. Okey, contoh satu ni cikgu bagi yang tak payah pinjam-pinjam. Okey, 7 tolak 2 sama dengan 5. 6 tolak 1 sama dengan 5. Titik jangan lupa. Dan sini akan jadi sifar. Jadi jawapan dia ialah 0.55. Itu contoh yang pertama. Okey. Kita pergi contoh yang kedua. Okey, masih bentuk yang sama. Cuba tengok. Cikgu guna pen lain pula lah. Pen biru pula. Okey, 0.82 dan 0.37. Jadi sama. Ni ialah nombor 2 tempat perpuluhan. Sini pun 2 tempat perpuluhan. Jadi bila sama, terus buat bentuk lazim. 0.82 tolak dengan 0.37. Okey, tapi ni cikgu bagi susah sikit lah. Bagi yang tak boleh nak tolak. Okey, tengok. 2 tolak 7 boleh tak? Kecil nak tolak besar. Tak boleh kan? Kita pinjam dari sebelah. 8 akan jadi 7. Sini akan jadi 12. Okey, 12 tolak 7. Jari tak cukup dah. Okey, tengok sini.
dekat membaris cikgu 12, kita akan turun 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia akan berhenti di mana? Berhenti di 5. Kemudian 7 tolak 3, 4, titik jangan lupa, dan akan jadi 0.45. Ini yang contoh kedua. Okey, kita ke contoh yang ketiga pula. Okey, 0.99 tolak dengan 0.5. Okey. Okey, tengok sini. Sini ialah 2 tempat perpuluhan, sini 1 tempat perpuluhan. Okey, kita nak kena buat apa ni? Tambah sifar di belakang. Nah. Okey, sekarang kita buat bentuk lazim pula. 0.99 akan tolak dengan 0.5 sifar. Kita gariskan. Mudah aja ni. Okey, 9 tolak sifar tetap 9. 9 tolak 5, 4. Jangan lupa titik dah letak sifar. Jadi jawapan ialah 0.49. Okey. Cikgu rasa banyak contoh cikgu bagi kan? Alright, kita pergi contoh yang keempat. Okey, tengok. Macam mana contoh yang keempat ni? Okey. Nah, yang pertama ialah nombor ni 1 tempat perpuluhan dan yang ni ialah 2 tempat perpuluhan. Okey. Jadi kita samakan, jadikan dua-dua ni ialah 2 tempat perpuluhan. Tambah sifar di sini. Jadi buat bentuk lazim, 0.9 sifar akan tolak dengan 0.18. Okey, sifar tolak 8 tak boleh, pinjam sebelah. Jadi sini 8, sini jadi 10. 10 tolak 8 ialah 2. 8 tolak 1 ialah 7 dan sini ialah sifar. Jadi jawapan ialah 0.72. Okey, kita tengok ada lagi contoh tak? Okey, ada lagi contoh kelima. Bentuk contoh kelima ni macam contoh yang keempat. Okey. Cikgu guna pen ni. Ni 1 tempat puluhan dan sini ialah 2 tempat perpuluhan. Nak buat apa ni? Tambah sifar di sini. Jadi 0.7 sifar akan tolak dengan 0.21. Cuba tengok cikgu susun titik perpuluhan. Ya? Selajur. Bagi dia sama. Okey, sifar tolak 1 tak boleh, pinjam sebelah. Jadi 6, sini jadi 10. 10 tolak 1, 9. 6 tolak 2, 4. Titik jangan lupa dan letak sifar. Jadi jawapan ialah 0.49. Baik. Cikgu rasa awak fahamlah. Dan tahu macam mana nak buat. Okey, ini contoh yang keempat. Contoh keempat melibatkan anu. Cuba tengok soalan dia bagi. Soalan dia, sekejap ya. Okey, 0.95 tolak dengan satu nilai. Jawapan dia akan jadi 0.52. Okey, pelajar ni buat, cuba tengok. Dia ambil yang ni, 0.95, dia letak di atas. Dan jawapan ni, dia letak di bawah. Jadi dia tolak lah. 5 tolak 2, 3. 9 tolak 5, 4. Dan sifar tolak sifar adalah sifar. Jawapan ialah 0.43. Okey. Itu satu bentuk. Kita boleh cari nilai anu dalam bentuk macam tu. Okey, kita boleh juga buat, kita ikut soalan tu. Soalan tu ialah 0.95 tolak dengan satu nilai yang tak diketahui. Jawapan dia ialah 0.52. Okey. Sekarang kita congak sikit lah. 5, kena check. 5 tolak berapa sama dengan 2? Okey, 5 tolak berapa sama dengan 2? Awak boleh guna pembaris yang cikgu sediakan di tepi ni. Tukar pen merah. Okey, 5 nak tolak berapa sama dengan 2? Jadi kita bulatkan siap. 5 dengan 2. Kemudian kita mula daripada 5, kita bilang ke bawah. 1, 2 dan 3. Jadi sini kita letakkan 3. 5 tolak 3 dapat 2.
Kemudian 9 tolak berapa? Dapat 5. Kita guna pen biru pula. Okey, letak 9 di sini. 9 tolak berapa? Dapat 5. Jadi kita mula pada 9 ni bilang. 1, 2, 3 dan 4. Jadi sini kita letakkan 4. Okey, letak titik dan letak sifar. Jadi jawapan dia ialah 0.43. Nah, jawapan masih juga sama. Kita ada dua cara lah. Nah, pertama kita tolakkan dengan jawapan. Yang kedua kita tolakkan ikut ayat matematik. Nah, alright. Contoh. Cikgu bagi contoh 6. 0.84 tolak dengan 0.51. Okay, kita guna dua-dua cara yang dia bagi dalam buku tadi ialah 0.84 tolak dengan 0.51. Okey, 4 tolak 1 ialah 3, 8 tolak 5 ialah 3, letak titik dan sifar. Jadi jawapan ialah 0.33. Okey, cara yang kedua, okay, cikgu gunakan pen hijau. 0.84 tolak dengan satu nilai perpuluhan ataupun nombor perpuluhan. Jawapan dia 0.51. Okey, 4 tolak berapa dapat 1? Okey, kita pergi dekat sini, dekat pembaris cikgu. 4 tolak berapa? 4 tolak berapa dapat 1? Kita turun bilang 1, 2 dan 3. Jadi sini ialah 3. Kemudian 8 tolak berapa sama dengan 5? Okey, cikgu guna pen biru. Okey, 8. Kita bulatkan 8 dan kita bulatkan 5. Okey, kita bilang 1, 2 dan 3. Jadi jangan lupa letak titik dan sifar. Okey, tengok jawapan dia masih sama. Jadi kena ingatlah. Bila anu duduk dekat tengah-tengah tu, kita boleh buat operasi tolak. Okey, tengok ada contoh lagi tak? Okey, contoh 7. Okey, kita buat juga dua cara. Okey, 0.81 akan tolak dengan 0.23. Okey, 1 tolak 3 boleh tak? Tak boleh. Okey, pinjam sebelah. 7, sini jadi 11. Okey, 11 tolak 3. 11 tolak 3 ialah 8. Boleh guna pembaris cikgu kat tepi. Okey, 11. 11 tolak 3. Okey, turun 3. 1, 2, 3. Jadi kita akan dapat 8. Kemudian 7 tolak 2 ialah 5. Letak titik dan sifar. Okey, jom kita cuba cara lagi satu. Okey, guna pen hijau. 0.81 tolak dengan satu nilai. Jawapan dia ialah 0.23. Okey, 1 tolak 3 boleh tak? Memang tak boleh lah kan? Tak boleh ambil 1 ni. Jadi nombor mana yang ada 1 dekat belakang? Okey, sekejap cikgu padam ni. Okey. Nombor mana yang ada 1 kat belakang? Okey, nombor 11. Jadi kita akan ambil 11. Jadi maksud dia kena pinjam lah. 1 ni dia pinjam dari sebelah. Sini akan jadi 7. Sini akan jadi 11. 11 dan tolak berapa sama dengan 3? Bulat dah siap ni. 11 tolak berapa dapat 3? Jadi kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Kemudian 7 tolak berapa sama dengan 2? Kita dah bilang lah yang ni. 7 tolak berapa? 7 tolak 5 dapat 2. Jadi kita dapat jawapan dia 0.58. Pun sama juga. Jadi awak boleh buat lah. Dua cara, sama ada menolak ataupun tolak ikut ayat matematik. Tapi cikgu rasa lebih mudah kalau kita ambil saja yang ni. Maaf ya. Kita ambil saja yang ni, semua nombor ni. Kita tolak dengan nombor di sini. Jadi hasil dia kita akan dapat jawapan di tengah. Okey, tengok ada lagi tak contoh? Jadi tak ada contoh. Jadi cikgu harap awak boleh buat ya, menolak perpuluhan. Kalau perlu tambah sifar,
tambah sifar untuk mengelakkan berlaku kesilapan. Jadi cikgu rasa sampai di sini sahaja kita bincang tajuk tolak perpuluhan dan juga tolak perpuluhan melibatkan anu. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.